Saya jemput Rasa. Terima kasih Tan Sri Pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya pada petang ini untuk membahaskan belanjawan untuk Kementerian Dalam Negeri. Perkara pertama, perkara 020100 Kepolisian. Saya nampak daripada data yang diberikan, pejawatannya polis iaitu PDIM kekal pada 148,916 orang. Maknanya pada tahun hadapan, kekuatan PDIM kita kekal pada kekuatan yang sedia ada ataupun tak ada pertambahan. Kenapa saya panggilkan perkara ini? Sebab saya nampak ada keperluan khasnya untuk Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Jenayah komersial semakin hari semakin banyak dengan sindiket penipuan, skamer yang menggunakan teknologi terkini. Jadi saya nampak ada keperluan. Sebolehnya saya mohon cadangkan supaya ada anggota baru ataupun pegawai baru dilantik untuk Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Cuma kalau tak ada, boleh tak diadakan penstrukturan semula supaya meramaikan kekuatan di bawah jabatan ini untuk membolehkan banyak kes jenayah komersial yang tidak dapat diselesaikan dalam masa yang singkat. Bukan sebab polis tak buat kerja, polis siasat. Tapi cuma kalau seorang IO, seorang pegawai penyiasat pegang terlalu banyak kes pada ketika yang sama, susahlah nak siasat, nak mengenal pasti pihak yang melakukan kesalahan. Jadi saya mohon, apakah pandangan daripada pihak KDN sendiri untuk penstrukturan pihak polis untuk meramaikan kekuatan di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Perkara kedua, butiran 11000, Ibu Pejabat Polis. Saya nampak untuk IPD ini terdapat 444 juta tahun depan. Untuk IPD Seremban yang terletak di Parlimen Rasa, ada tak apa-apa tambah baik, naik taraf dan sebagainya? Sebab premis ataupun pekarangan IPD ini telah berada di tapak yang sedia ada hampir 20 tahun. Sudah tiba masanya ia dinaik taraf untuk membolehkan ia dalam keadaan yang lebih baik. Jadi mohon, ada tak apa-apa untuk IPD Seremban? Untuk butiran 12000, balai-balai dan pondok polis, saya nampak ada 37 juta. Saya mohon cadangkan di sini, di bawah Parlimen Rasa ada dua kawasan yang saya rasa kita perlu bina, bukan pondok tapi balai polis yang baru. Satunya di Taman Seremban Jaya yang mempunyai kepadatan yang tinggi. Yang keduanya Taman Rasa Jaya yang meliputi kawasan kediaman perumahan yang luas, mempunyai kepadatan yang tinggi. Jadi saya mohon supaya kedua-dua ini diambil kira, kedua-dua kawasan ini diambil kira dalam pembinaan balai polis yang baru. Seterusnya di bawah putiran 030100 pendaftaran negara. Saya nampak 420 juta diperuntukkan dengan bilangan penjawatan 4,554 orang. Maknanya kekal sama pada tahun hadapan. Cuma saya nak tanya, kenapa tak ada pertambahan penjawatan untuk JPN? Kita sedia maklum, Yang Berhormat Menteri pada awal tahun ini telah memberikan komitmen bahawa selagi beliau menjawat jawatan Menteri KDN, beliau akan memastikan sekurang-kurangnya beliau mempertimbangkan 10,000 permohonan kewarganegaraan setiap tahun. Jadi apabila Menteri ada komitmen yang cukup baik sebegini, sudah semestinya beliau perlu mendapat sokongan padu daripada agensi yang terbabit iaitu JPN, dan sudah semestinya pertambahan anggota dan juga pegawai akan membantu Menteri dalam melaksanakan tugasnya. Saya nak tanya juga, setakat ketika ini, berapakah kes yang telah dipertimbangkan untuk tahun ini? Untuk kes permohonan kewarganegaraan, dan daripada kes-kes tersebut, berapakah yang telah diluluskan kewarganegaraan dan berapakah yang telah ditolak? Seterusnya butiran 47000 pengkomputeran dan kad pintar JPN. Kalau kita rujuk pada tahun 2022, tak ada belanja untuk butiran ini. 2023, 13 juta diperuntukkan. 2024, 87 juta. Satu lonjakan peruntukan yang sangat besar. Saya nak tanya kenapa? Sebab ada dua perkara, satu pengkomputeran, satu kad pintar. Kalau pengkomputeran tu menaik taraf sistem pengkomputeran, itu saya rasa itu perkara biasa yang perlu kita buat selaras dengan keperluan semasa. Cuma ada tak tukar versi baru MyCard dan sebagainya? Sebab kalau tukar kad pintar tu mungkin sesuatu yang rakyat semua nak tahu. Jadi saya mohon jawapan daripada KDN sama ada cadangan daripada kerajaan
untuk menukar versi baru kad pintar MyKad kita di bawah butiran ini atau tidak. Dan berkenaan dengan butiran yang sama, saya nak tanya, adakah JPN sekarang ini masih belum mengeluarkan MyKit kepada bayi warga negara yang telah dilahirkan sebelum ni? Sebab pada tahun-tahun sebelum ni banyak kes di mana MyKit tidak diberikan ketika permohonan dibuat disebabkan kekurangan bekalan MyKit ketika itu. Jadi adakah masalah ini masih berlarutan ataupun sebaliknya? Dan perkara terakhir saya nak sebutkan iaitu di bawah putiran 051000 di bawah tajuk mempantras pemerdagangan orang. Saya nampak 4 juta diperuntukkan. 4 juta sebenarnya bagi saya amount ni sangat kecil dengan kita menghadapi masalah pemerdagangan manusia pada ketika ini. Jadi saya nak tanya, bahawa 4 juta ni apakah program dia dan apakah yang boleh dilakukan untuk kita mempantras pemerdagangan manusia? Saya percaya pihak KDN bersama dengan agensi di bawah KDN telah mempunyai perancangan yang sewajarnya berkenaan dengan perkara ini. Dan saya juga mohon statistik daripada KDN, berapakah mangsa yang terlibat dalam pemerdagangan orang pada tahun 2022 dan 2023. Itu saja. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Baik, terima kasih. Saya jemput pembahas terakhir Kota Belud. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Pengerusi, B62 Butia